Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, malam ni dapat kita bertemu lagi. Sebulan kita berhenti kuliah, memberi ruang untuk Ramadan, mendirikan solat tarawih, tazkirah dan sebagainya. Kita sambung pula bulan ni insya-Allah. Kita mula teruslah kita dalam bab sabar, hadis yang kelima dalam bab sabar, dan keseluruhan kita hadis ni nombor 35 dah. Oh, sat ni hadis dah nombor 35 dah. Termasuk hadis yang baru malam ni. Hadis ni panjang tuan-tuan, tapi hadis ni tuan-tuan biasa dengar dah. Cerita ni tuan-tuan biasa dengar dah. Cuma malam ni kita buat main dalam bentuk matan lah, dalam bentuk hadis. Baik. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib ni Suhaib mana? Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum. Suhaib Ar-Rumi riwayat hadis ni dalam Sahih Muslim. Dalam Sunan Tirmizi juga ada, tapi dalam beberapa penambahan yang lain. Ini dalam Sahih Muslim. Suhaib Ar-Rumi meriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi kata, kana malikun, dulu ada seorang raja. Dulu ada seorang raja, fi man kana qablakum, sebelum zaman kamu ada seorang raja. Wa kana lahu sahirun, yang mana raja ni di sisi dia ada seorang tukang sihir. Sahirun ni isim fa'il, sahirun, tukang sihir. Maka zaman itu memang setiap raja pendamping dia ialah, ataupun bendahara dia ialah tukang sihir. Sebab tu Piramli buat gambar seniman Bonya Lepuk, ada raja, ada itulah kan, dia punya tok nujum dia tu kan, yang tuanku akan merasmikan ladang limau yang itu kan. Setiap raja ada tukang sihir dia, dan sejarah dia panjang. Kenapa setiap raja dulu ni ada tukang sihir? Tukang sihir ni kerana tukang sihir ini dia mendapat berita-berita langit. Kalau dalam satu riwayat yang panjang, bagaimana ketika mana Allah menguruskan urusan harian tentang pentadbiran dunia ini, diutuskan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada malaikat langit pertama. Malaikat langit pertama turun kepada malaikat langit kedua, sampai bukan pertama lah, ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni. Masa dekat 1 itulah iblis mencuri dengar. Jin mencuri dengar. Jin yang jahat ni iblis, setan lah, mencuri dengar, dan dia ada hubungan dengan para kahin, para tukang sihir ini, dan menyampaikan berita-berita tersebut kepada tukang-tukang sihir ini. Dan tukang-tukang sihir inilah yang menyampaikan pula kepada orang ramai, orang yang pergi jumpa dengan dia tu. Bahasa tu Nabi sebut man ata kahinan, siapa yang mendatangi tukang sihir. Kahin ni bukan tukang sihir, tukang tilik, yang tahu ilmu tilik ni. Tak terima amalan dia, tak terima solat dia kan, berapa waktu, berapa hari dia tolak. Berat benda ni. Sampailah Rasulullah SAW diutuskan, tertutup pintu langit. Bintang-bintang yang di langit itu menjadi panah-panahan kepada setan-setan yang dicuri dengar berita-berita daripada langit. Baik. Maka tuan-tuan, zaman dulu ni memang ada pasal kahin, sahir, tukang tilik, tukang sihir ini ada ilmu-ilmu ghaib. Berita-berita yang mereka curi di langit ni, yang curi-curi dengar di langit ni. Baik. Dan raja ni juga adalah wa kana lahu sahirun. Raja ni ada seorang tukang sihir, falamma kabira. Dan bila ahli sihir ni makin tua. Tua besar di sudut umur, kabira. Bila mana dia makin tua, dekat 60 70 dah, qala lil malik, maka dia berkata kepada raja dia, qad
kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu sihra. Wahai tuanku, Patik ni dah 60 dah. Ujung dia tak sebut 60 lah, dia sebut tua lah. Patik ni dah tua dah, tak larat dah, ujung-ujung dah ni. Jadi minta tuanku cari seorang budak. Dia minta ghulaman, yang budak. Maksudnya ghulam umur dia dalam belasan tahun, 11 sampai 15 begitu. Tolong tuanku cari seorang budak, u'allimuhu sihra. Sihra maf'ulun bih dan nasab, sihra. Cari seorang budak, saya akan ajak dia sihir. Tapi dia minta kat tuanku apa? Budak. Dia minta kat raja. Raja ni raja mana? Raja ni kalau dalam tafsir Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari, juga dalam syarah hadis, juga di dalam Dalilul Falihin sebut Zu Nuwais, raja Yaman itu. Sebab raja Yaman ni, kalau nak kenal raja Yaman ni, dia banyak pakai Zu kat depan. Sebab tu ada pendapat kata Zulkarnain raja Yaman. Ada pendapat sebab Zu kat depan. Zu Nuwais di wilayah Najran. Dia bukan Yaman sangat, dia sempadan Yaman Saudi kalau sekarang ni. Ni Najran. Peristiwa ni berlaku sebelum zaman Nabi. Peristiwa ni berlaku sebelum zaman Rasulullah. 50 years before, 50 tahun sebelum, lebih kurang, plus minus. Sebab dia dalam tahun 523 Masihi lebih kurang. Maksudnya tak jauh sangat dengan zaman Nabi, tak dekat sangat. Jadi cerita tu terkenal. Sebelum Nabi cerita pun, memang orang Arab di Mekah ni tahu dah cerita tu sikit-sikit. Nabi cerita balik bila turun ayat Qutil ashabul ukhdud, itu cerita balik Allah hiburkan para sahabat Nabi bila mana para sahabat Nabi bersedih dengan tekanan-tekanan yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy terhadap mereka. Maka Nabi, Allah hiburkan para sahabat Nabi dengan cerita-cerita begini. Nak beritahu dulu pun duk kena dah. Dulu pun memang duk kena dah. Baik. Maka tuan-tuan, dia minta kepada raja seorang budak, u'allimuhu sihra, yang mana aku akan ajak budak tu sihir. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka dibawakanlah kepadanya itu seorang budak. Tapi proses ni panjang lah. Maknanya sebuah wilayah besar Najran itu, kota negara yang besar itu, nak cari seorang budak, pastilah budak yang dicari itu adalah budak yang best of the best lah. Nak dapat seorang lah. Macam kita dulu bola sepak Malaysia ada buat mencari Ramli kan. Nak dapat seorang lah. Maknanya dia cari sungguh-sungguh. Dia main select di Tasik Lugok, di Stadium Bertam, dia pergi pula di Stadium Negeri, dia naik pula di Kuala Lumpur. Nak dapat seorang lah. Lagu tu lah benda ni pun. Kerajaan ni nak cari seorang budak. Jadi bila dapat budak ni, dia akan dapat segala keistimewaan. Dia akan dapat beasiswa, dia akan dapat tajaan, akan dapat laptop satu Malaysia, dapat semua ni. Budak yang dipilih ini, pastilah budak itu budak yang orang kata pandai, cerdik. Maka cut the story short, orang kata, dalam hadis ni sebut, dapatlah budak tu, dibawalah budak itu menghadap dengan tukang sihir ni, yang kata Tan Sri ni nak pencen dah ni. Maka dipersetujulah agar budak ni pi mengaji dengan tok guru ni, tukang sihir ni, setiap hari. Itu cerita dia. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Namun dalam perjalanan pada budak ni daripada rumah dia nak pi mengaji di istana ataupun di rumah tukang sihir ni, Datuk Seri ni, tebuh nama Datuk Seri lah, Tan Sri macam-macam, bukan saya nak kata kat siapa. Saya nak abang kata dia ni tukang sihir kerajaan. Dia ni ada pangkat, dia ni jusa. Bukan tukang sihir pergi jalan ni tak, dia jusa. Maka on the way daripada budak ni nak pergi rumah tukang sihir ni, hari-hari di pertengahan jalan itu dia jumpa satu rumah ataupun satu kawasan ma'bad, tempat penyembahan, tempat pengasingan diri seorang rahib. Rahib ni istilah dia disebut dalam ni apa nama ni orang yang dalam berkalangan Bani Israel yang ikut agama Nasrani, dan pada era itu orang yang ikut agama betul Nasrani yang betul, yang tak ramai. Dalam era tahun 523 ni Kristian dah, Nasrani dah diselewengkan. Kristian mula diselewengkan dalam 70 tahun lebih kurang selepas Nabi Isa naik ke langit. Mula-mula diselewengkan. Tapi masih lagi ada saki baki yang mengamalkan Nasrani yang betul.
Bila kita kata Nasrani yang betul, Islam lah. Dan ada juga yang sampai zaman Nabi pun, macam Waraqah bin Naufal, ada 2-3 orang lagi sahabat, bukan sahabat, 2-3 orang lagi orang Mekah yang memang ahlul kitab betul. Ada yang memilih Nasrani yang asli, ada yang setia dengan agama tauhid akidah, yang tak sokong mana-mana tapi menunggu kedatangan Nabi dan sebagainya. Tapi pokoknya adalah tahun 70 ke tahun 90 selepas Masihi dah mula ada orang kata apa ni, bibit-bibit keretakan dalam kalangan agama Nasrani ini. Sampailah masa tu saya cerita tak apa sikit, Kristian ni lagu mana. Sampailah masa tu makin lama makin ditekan penduduk Nasrani ni, ditekan. Datang pemerintahan luar ni kan, raja-raja Rom apa semua ni mai tekan depa ni. Okey, sebab sebelumnya zaman Nabi Isa lagi, Nabi Isa telah ditekan oleh raja Yahudi lah ni. Baik, sampai satu zaman seorang lelaki ni nama dia Paul ataupun orang sebut Saul, Paul. Paul ni terkenal lah dalam agama Nasrani ni. Kalau kita nak tengok dalam bahasa Indonesia, dia kata Paulus. Memang Bible terbaru, Bible New Testament ada 4. Paul, Mark, Lukas, Yohanes. 4 Bible ni. Saya cerita bila ni New Testament, 4 Bible ni. Dinisbahkan atas nama setiap seorang tok imam mereka ni. Paul, Markus, Lukas, Yohanes. Baik. Paul ni yang paling dominan antara kesemua ni Paul lah. Paulus ni. Masalahnya adalah Paulus ni, dia ni mengaji agama mula-mula falsafah Yunani lama, kemudian dia ni orang Yahudi, dia agama Yahudi, kemudian dialah orang yang paling banyak serang orang Nasrani. Bunuh, bakar, dialah orang yang paling benci Nabi Isa. Baik. Tiba-tiba dalam satu hari, dalam perjalanan Paul nak pergi ke Syria, ke Damsyik, dalam tujuan, dalam misi dia nak pergi bunuh orang Nasrani di Syria, di Damsyik, dia tukar strategi. Dia kata tak boleh ni. Duk bunuh lama dah, duk bakar lama dah, Kristian duk ada situ. Lah ni aku kena masuk dalam Nasrani, aku kena ubah daripada dalam. Baik. Maka dia sampai di Damsyik, dia buat pengumuman kepada orang di Damsyik, orang Nasrani ni, jangan takut, aku dah masuk agama Nasrani. Sebab on the way aku nak mai, aku jumpa dengan Isa. Ada satu suara seru aku, bagi tahu aku adalah Isa bin Maryam. Janganlah menyakiti umat-umat aku, ikutilah jalan ini, jalan yang lurus. Maka Paul kata, aku rasa insaf dan aku yakin Nasrani yang betul. Tuan-tuan, ini sejarahnya. Orang-orang Nasrani tanpa soal terus angkat dia jadi imam. Yang mana Paul ini tak pernah mengaji pun agama Nasrani. Dia duk lawan Nasrani selama ni, tiba-tiba dia berubah dan dia bagi kuliah. Yang tu yang kita takut. Nak angkat cepat sangat ni. Bukan tekak bagi kuliah, dia jadi imam dan rujukan nombor 1, tuan-tuan lah. Nombor 1. Okey, satu pengajaran. Yang kedua, sebab apa? Sebab dia berani cakap. Setengah orang dia berani cakap, dia berani nak cerita tinggi-tinggi, berani muhung, maka orang akan angkat dia, orang akan kata dia ni bagus. Setengah orang tok guru pondok kadang cakap pelan. Tuan-tuan tengok babak yang sepanjang kan. Terus nak hurai satu tu lama, pelan. Cerita tu tak ada menarik tu, orang rasa macam boring lah, tak kemas lah. Tapi kalau setengah ramai dengan lagak, dengan cerita yang bukan kadang-kadang, oh hebat. Yang tu yang kita kena hati-hati fitnah akhir zaman ni. Orang yang betul ni, seorang lagi nama Barnabas. Tuan-tuan, saya cerita tak apa noh. Bagi tak apalah cerita sejarah Kristian bagi kita apa, ada kaitan dengan kita ni. No? Kalau cerita ni sejarah ni tuan-tuan tahu dah. Cerita pasal Ashabul Ukhdud ni nak bagi tuan-tuan faham sejarah dia. Ada seorang lagi lelaki nama dia Barnabas. Barnabas ni tok guru alim agama Nasrani yang betul, Islam lah. Ya. Ada pendapat kata dia sempat dengan Nabi Isa, umur dia panjang. Barnabas ni mai agama Nasrani yang 95% sama dengan Islam. Dan Barnabas ni kata Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa cuma Rasul Allah Isa. Kalau yang lain berbeza pun cukuplah yang tu sebagai bukti tidak ada kesyirikan. Baik. Barnabas ni dia member dengan Paulus. Bila dengar kata Paulus pun nama dia naik penceramah, tok imam hebat, Barnabas kawal dengan dia dan Barnabas tahu Paulus ni tak betul. Tapi bila orang bagi tahu kat Barnabas kenapa tok guru tak tegur, dia tak apalah. Tu cara dia. Lagipun dia pun
Lagu tu lah, tak apalah, dia memang jenis lagu tu. Barnabas kurang fokus untuk nak menegur Paulus ni. Peringkat awal Paulus tak tulis Bible lagi. Bible yang betul, yang turun seketul kat Nabi Isa tu tak ada dah. Yang Bible sekarang New Testament, Old Testament tu dia pertulisan Tok Imam mereka ni lah. Nah, Old Testament itu adalah apa nama ni, Taurat. New Testament itu Injil yang ditulis oleh orang baru ni, bukan yang turun seketul kat Nabi Isa tu. Tak apa, tak mau contoh yang tu. Peringkat awal Paulus ni tak tulis lagi kitab Bible. Dia suruh doktor dia, masa tu doktor peribadi dia nama Lukas, terus tulis Lukas, tulis dulu. Pasal Lukas ni ada pengaruh, tabib peribadi dia. Lepas tu baru dia tulis kitab apa. Akhirnya makin serabut agama ni, Paulus tulis dia boleh ada tokoh tambah reka buang syariat dan sebagainya ni. Ya. Barnabas pun mula menulis Bible Barnabas ni. Sampai sekarang ada Barnabas. Ya, tapi Vatikan pernah sorokkan, dunia Kristian pernah sorokkan, Raja Konstantin pernah sorokkan Barnabas. Saya ada sebab dia. Akhirnya tuan-tuan, Barnabas hilang pengaruh. Tak ada. Sekarang ni bila sebut Bible, orang akan sebut 4 tu. Barnabas, orang kata Books of Barnabas. Tak ada. Orang kata Selewing dan sebagainya. Sedangkan yang tu yang betul kepada mereka lah. Baik. Bila duk serabut ni, akhirnya Raja Konstantin masa tu dia fikir kita kena himpun semua mazhab-mazhab Kristian, semua tok-tok imam Kristian. Dia lah duk ada di Eropah, di Rom Timur ada, di Rom Barat ada, di Mesir ada, Koptik semua dan sebagainya ni, himpun di satu tempat tahun 325. Kena ingat tahun ni pasal penting ni. Cerita kita malam ni tahun bila? Tahun 523. Banyak lepas peristiwa tu. Nabi tahun bila? Nabi penghujung 500 sampai wafat 600 lebih, kan? Apa nama ni, awal kurun ke-7. 580 lebih kan masih Rasulullah? Cek balik. Rasulullah berapa masih? Ya, tapi lebih 580 lebih ke 560 lebih. Baik. Tak apa. Jadi cerita yang saya ni nak cerita Kristian ni berlaku ni 325. Baik. Cerita hadis malam ni 523. Mana cerita hadis ni lepas peristiwa hak saya nak cerita ni. Maka pada tahun 325 Masihi itu, Raja Konstantin himpun semua tok-tok imam Kristian ni di Nisia. Tempat tu nama Nisia. Untuk kita bincang balik, lagu mana kita nak tetapkan Kristian ini? Lagu mana? Sedangkan kalau agama itu daripada Allah, manusia tak payah tetapkan, Allah tetapkan. Kalau sekadar kita nak tetapkan SOP, lagu di atas tadi ada SOP tu kan, tak apa. Ya, tetapkan berapa kita nak buat kuliah berapa minit, orang Islam kena, orang nak main masjid kena pakai mask, tak apa. Kan? Ni tetapkan inti agama, bukan kerja kita. Tapi mereka fikir kerja mereka pasal dah serabut dah. Maka tuan-tuan, dalam persidangan Nisia itu berapa orang terlibat? 2048 orang tok-tok imam terlibat. Semua tok-tok imam Kristian seluruh dunia Kristian main. 2048. Dalam persidangan itu mereka terpecah kepada dua. Satu bahagian yang lebih besar, yang dalam 80% kata Nabi Isa bukan anak Tuhan. Masih kuat lagi masa ni. Nabi Isa cuma Rasul, bukan anak Tuhan. 318 orang. Berapa kerat tu kan? Berapa persen? 10% ni bah? Kau tak sampai 10%. Yang kata tak, Nabi Isa adalah jelmaan Tuhan. Sebab siapa kata ni? Paulus tu lah yang kata. Pasal yang dia kata dia mimpi, dia nampak Nabi Isa main kat dia, beritahu aku sebenarnya anak Tuhan, lepas tu aku boleh main balik semua tu. Masa tu lah. Bila jadi macam tu tuan-tuan, Raja Konstantin dia orang politik. Cerita orang politik. Dia orang politik, dia raja. Dia tak peduli perkembangan agama nak hancur ke nak maju. Yang penting aku ada mileage, aku dapat untung. Maka dia nampak kalau aku pakai yang 300 orang ni lagi sedap. Sebab bila dia adakan Nabi Isa yang tak ada. Ada lah, maksudnya Nabi Isa masih bercakap melalui lidah-lidah para paderi. Nabi Isa anak Tuhan. Benda baru yang mereka buat ni, maka menyebabkan dia boleh exploit, dia boleh guna mereka ni. Ini sejarah dunia Kristian yang orang tak boleh nafi. Ini bukan cerita blog, ini bukan cerita rekaan, ini bukan cerita saya kutip-kutip di mulut di kedai-kedai dah. Memang kita kaji dalam makalah-makalah ilmiah. Ini salah satu yang saya boleh rekomen kat tuan-tuan. Kitab-kitab Allah dan sikap kita terhadapnya. Dr. Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh.
Buku lama ni tuan-tuan. Buku ni tulis dengan apa? Typewriter lagi ni. Buku lama saya cari hak baru tak ada dah. Tahun bila ni terbitan ni? Ya, menarik. Perbahasan dalam ni menarik. Tahun 82 buku ni. 1982. Saya pun tak beranak lagi. Saya buka slide dia terkoyak. Saya buka slide dia terkoyak. Dia tercabut. Kena jaga pelan-pelan. Dia cerita detail lah yang ni. Tuan-tuan nak cari kok ada jual di mana-mana, tuan-tuan belilah, simpan. Pasal dia bermain bukti yang konkret, ada sumber rujukan, ada kitab mana, Arab, orang putih semua dah dalam ni. Baik. Kat mana tadi dah? Raja Konstantin fikir tak apa, aku boleh pakai hak 300 orang ni, kita bincang lah ni, aku nak sokong hamba. Tapi aku nak pengaruh politik sebab Raja Konstantin ni dia nak tarik orang Yunani untuk patuh kepada dia. Dia nak tarik orang Yahudi untuk patuh kepada dia. Dia nak tarik orang Nasrani untuk patuh kepada dia. Maka geng-geng Paulus ni kata no problem tuanku, lah ni kita bagi agama Kristian itu ada unsur Iskandari ataupun unsur-unsur apa nama ni Yunani. Okey, Alexander tu lah. Kita bagi agama Nasrani ini ada juga unsur-unsur Yahudi. Tak ada masalah, kita boleh tukar. Nampak? Maka tuanku Konstantin kita kalau macam tu cantik kita deal. Maka bermulalah episod pencerobohan agama Kristian. Diadakan roh apa nama ni Yesus anak Tuhan. Penjelmaan Tuhan dua masa tu, bukan tiga lagi. Penjelmaan Tuhan dua. Maka di situlah disebut tentang kehebatan Yahudi dan penjelmaan dewa ni dia main kepada agama Yunani. Maka menarik minat. Maka dia pemula. Maka yang lagi berapa ribu orang yang tak setuju tu, dalam tempoh 50 tahun mereka dibasmi sedikit demi sedikit. Sampai tahun 389 Masihi diperkenalkan satu ideologi baru, iaitu Rohul Kudus, roh suci. Maka jadilah pahaman Trinity, 3 Tuhan tu. Betul orang Kristian faham Tuhan depa 3 in 1. Kita faham 3 in 1 tu Nescafe je. Tak, mereka faham Tuhan itu 3. Tuhan tu bukan 3, Tuhan tu 1 tapi 3. Jadi Tuhan 3 ke 1? 1 tapi 3. Ada tu. Dia panggil Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Tuhan Bapa tu dia kata Allah lah. Tuhan Anak tu Nabi Isa, Rohul Kudus tu Jibril. Bila kita kata Jibril Tuhan ke? Tak, dia bukan Tuhan, tapi dia salah satu Tuhan. Jadi Tuhan tu ada berapa? 3 ke 1? Tak, 1. Dia tak faham. Kita pun tak boleh faham, dia pun tak boleh hurai. Sampai Allah ni kan. Ambil Nescafe 3 in 1 orang masuk, cuba pecah 3 tu, dia akan jadi 3 entiti yang berasingan ke? Jadi kalau buang satu entiti susu dalam tu jadi 3 in 1 ke? Tak, jadi 2 kan? Ada tak dia selalu 1, dia tak boleh pi. Okay? Sampailah kurun ke-5 ada penyembahan kepada Saint Mary, Maryam. Kurun ke-10 penyembahan kepada berhala. Mula ada berhala. Orang Kristian mula sembah berhala. Tu yang didirikan patung-patung Nabi Isa banyak. Sampai kurun ke-16 gerakan Protestan berlaku, depa lawan dengan berhala ni, akhirnya berhala dihapuskan. Penyembahan berhala dihapuskan, berhala masih ada. Cuma sekarang Kristian macam mana kita duk tengoklah, depa tak sembah berhala tapi berhala tu ada patung penuh. Patung yang ada dalam gereja tu, kalau patung-patung lama di Brazil apa semua ni adalah zaman itulah, zaman sembah berhala tu. Di Vatican masih ada patung-patung yang banyak. Dulu sembah. Lepas tu zaman Protestan kurun ke-16 depa dah hapuskan penyembahan berhala tapi berhala tak buang lah. Itu yang berlaku kepada agama Kristian. Baik. Patah balik yang ni lah, panjang sangat. Patah balik yang ni, maka cerita yang kita cerita dalam hadis malam ini berlaku tahun 523 sebelum zaman Nabi nah. Nabi nak 100 lebih. Cuba tengok Ustaz, nak 100 berapa tak? Nak 100 lebih lah Rasulullah kan. 500 lebih, hujung 500 lebih. Nabi wafat awal nak 100 lebih, seingat saya. Masih. Baik. Sebab Nabi wafat kali hijrah 10 hijrah. Tapi masih saya tak pernah ingat. Jadi 570 Rasulullah lahir. Rasulullah 570 lahir, so nak 110 Nabi jadi Nabi. Kan? Nak 110, kita lah 2022. Nabi jadi Nabi 610 Masih. So Nabi lahir 570. Cerita malam ni 523. Maksudnya 50 tahun sebelum Nabi cerita ni berlaku. Kita nak faham baru seronok kita nak cerita. Maka cerita ni cerita orang Kristian lah, Nasrani ni.
Yang berlaku dekat Najran. Najran ni di mana? Sempadan Yaman dengan Saudi. Di ujung, di wilayah ujung. Baik. Maka Nabi cerita dulu ada seorang raja, dia ni ada seorang ahli sihir, dia nak pencen dah. Sebelum dia pencen, dia minta seorang budak kecil untuk diajak budak ni ilmu sampai esok budak ni boleh ganti dia. Macam tu, takat tu. Baik, sambung. Budak ni pula on the way dia nak pergi rumah tukang sihir ni, dia jumpa satu rahib, orang Kristian betul. Tu sebab tu saya cerita panjang tadi tu. Saya nak bagi tahu dalam ramai-ramai yang duk serabut selepas tahun 300 di Indonesia tu, ada saki-baki yang betul yang akhirnya buat keputusan aku tak mau campur dah. Hampa duk menyeleweng agama Kristian, hampa duk tukar agama Kristian, duk pakat dengan raja, duk pakat dengan menteri kerana nak kedudukan, nak pangkat, nak duit. Aku ni nak pertahankan agama Kristian yang betul, which is Islam lah. Nak tunggu Ahmad, nak tunggu Rasulullah, nak tunggu Muhammad ni. So kebanyakan mereka berdiam diri di tempat mereka sendiri. Macam tok-tok guru Salman Al-Farisi tu, macam Waraqah bin Naufal tu. Dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir buat main lagi 2-3 orang nama. Baik. Maka ini salah seorang. Ini salah seorang. Dalam saya buka dalam syarah tak sebut nama tok guru ni, tapi nama budak tu Abdullah bin Tamr, nama budak ni. Baik. Maka tuan-tuan, sebab tu rahib ni duduk seorang-seorang. Okey. Maka budak ni bila singgah rumah rahib tu, duduk dengar rahib ni nak mengajar, adalah 2-3 orang pengikut dia, tak ramai. Tak ramai pun, buat secara tertutup ya. Orang muda kata underground. Maka tu saya kata budak ni cerdik. Akal dia cerdik. Maka bila dia dengar rahib dia mengajar, dia kata yang ni lagi make sense. Yang ni lagi masuk akal. Betul lah Tuhan itu Esa. Tuhan tu kita tak boleh tengok dengan baca indera biasa. Tak ada sebab sezaman itu raja tu mengaku Tuhan. Maka dia lebih kagum dengan yang ni. Jadi bila dia duduk dengar pandangan rahib ni, tergalit. Bila tergalit, dia tengok jam, alamak, kelas nak masuk dengan ahli sihir tu pukul 8, lah dah pukul 9. Dia lari pergi rumah rahib, tok sihir tu nak mengaji. Pasal beasiswa kerajaan, so mengaji rumah tukang sihir. Sampai rumah tukang sihir akan pukul dia. Fa idza ata sahira darabahu. Bila dia sampai rumah tukang sihir, hari-hari bila lambat, tukang sihir akan darabahu. Dariba, pukul. Daraba, pukul. Daraba ni pukul. Idrib. Daraba yadribu. Idrib bi'asakal hajar. Pukul tongkat kamu dekat batu. Nabi Allah kata kepada Nabi Musa kan. Idrib. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, muru auladakum bis-salah. Solat anak-anak kamu semayang ketika mana usia mereka 7 tahun. Fadribu, dan boleh pukul ketika mana usia 10 tahun. Pukul itu pukul yang ni lah, pukul mengajak, bukan pukul teruk. Baik. Maka bila dia sampai rumah tukang sihir ni jusa tuan-tuan, pangkat besar. Janji pukul 8, pukul 9 baru sampai, maka dia marah, dia pukul. Dia tak sempatlah mengaji dengan tukang sihir ni. Nampak Allah pelihara dia tu. Dia tak sempat mengaji dengan tukang sihir ni. Maka dia balik rumah, pergi dengar pula. On the way nak balik, singgah pula rumah rahib ni mengaji lagi. Balik rumah. Hari-hari begitulah. Sampai rumah tukang sihir, kena pukul, kena balik. Sampai rumah tukang sihir, kena pukul, kena balik. Allah pelihara dia daripada dengar benda-benda hati elok tu. Baik. Cuma dia sempat dengar lah 1-2 benda sikit-sikit, tak banyak lah. Tak ikut full syllabus. Dia tak ada lama. Baik. Maka tuan-tuan, fasyaka zalika ila rahib. Maka dia pergi beritahu cerita tu dekat tok guru dia ni, rahib ni. Dia kata, macam mana ni tok guru? Saya pun serba salah. Saya pergi dekat rahib lambat sebab duk dengar saya kuliah tok guru. Rahib marah saya, pukul saya. Saya balik rumah lambat sebab dengar kuliah tok guru. Keluarga saya marah saya. Maka faqul berkatalah rahib itu, idza khashita sahira faqul hasabani ahli wa idza khashita ahlaka faqul hasabani sahiru. Tok guru ni kata, tak apalah, lepas ni kalau hang lambat pergi dekat tukang sihir tu, hang katalah hang lewat sikit pasal ada urusan keluarga. Kalau hang balik rumah, hang abang dekat ahli keluarga hang balik lambat pasal tok guru sihir ni ajang overtime, ajang lebih sikit. Macam tu helah lah. Sebab tok guru ni kata apa? Sebab jangan cerita pasal aku langsung. Sebab
Kalau raja tahu pasal keberadaan orang Nasrani yang betul ni, dia pun akan dihapuskan. Berbalik kepada cerita saya awal tadi tu, selepas tahun 300 persidangan Nisia tu, 325 tu, agama Kristian yang betul ni dia pun akan hapuskan. Sebab tu saya cerita awal tadi, bagi tuan-tuan faham kenapa jadi macam ni. Ya, baik. Maka fabainama huwa ala zalik, maka berterusanlah dalam keadaan begitu hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, berterusanlah perkara begitu. Pi lambat kena pukul, mengaji satu dua benda balik apa semua. Tapi dengan tok guru yang betul ni, dia mengaji penuh pasal nak pi dia singgah, nak balik pun dia singgah. Okay, baik. Iz ata ala dabbatin azimatin qad jabasatin nas. Sampailah satu hari, kawasan yang dia nak lewati tu ada seekor binatang. Ya, tak sebut binatang apa, tapi dabbah, binatang yang melata kaki empat ni. Dabbah, binatang melata ni, tak tahu binatang apa. Tak sebut, dalam syarah pun sebut dabbah saja, binatang. Ya. Ada seekor binatang yang azimah, yang besar. Binatang yang besar. Ya, ala dabbatin azimatin, dia tabi' ni, jadi dia jadi majrur. Dia besar, dia melata yang qad jabasatin nas. Nah, yang mengganggu manusia sampai orang tak boleh lalu pergi kerja, ada binatang tu. Ya. Bukan setakat babi hutan dah lah ni. Tak tahu binatang apa ni. Mengganggu manusia sampai manusia tak boleh pergi kerja. Nak pergi kerja kena lalu jalan tu binatang ni dia usik. Ada mungkin dia makan orang ke dia tokak, tak tahulah, binatang yang besar. Tuan-tuan, ni hadis sahih. Baik. Faqala al-yawma a'lamu sahiru afdal amir rahibu afdal. Maka budak ni dapat idea. Betul, budak ni cerdik. Budak dia kata, "Tantik, hari ni aku dapat idea macam mana aku nak test tok guru aku ni kah betul, tukang sihir tu kah betul." Sebab apa? Budak ni bukan rasul, budak ni bukan nabi. Jadi dia tak tahu, dia tak dapat wahyu, dia tak tahu. Mungkin tok guru sihir ni betul, mungkin tok guru Nasrani ni betul, kan? Setakat dia duduk dengar ni, dia rasa tok guru dia betul ya, tapi kod orang sana betul. Yang tu sikap yang baik orang pandai. Apa-apa pun kita buka minda kita untuk terima dengar dua-dua. Kita betul dah, tapi boleh jadi dia tak salah. Kita mungkin salah, tapi belum tentu dia betul. Ni budak tu, kata budak cerdik ni. Kita pun tuan-tuan menuntut ilmu mengaji ni kena ada sifat itu. Jangan tutup tu ruang. Aku tak peduli dah ustaz, aku tak suka. Dia parti lain ustaz tu, aku tak peduli dah, cakap betul orang dia salah. Kita agak betul. Tak betul kan? Kita tak adil kepada ilmu. Baik. Akhlak budak ni, dia kata tak apalah. Padahal dalam hati dia duk sangka betul dah. Rahib dia ni, tok guru dia ni. Tapi kod tukang sihir tu betul. Maka dia kata, hari ni aku boleh test hak mana yang betul. Hak ni yang saya tak lepas dengan orang Malaysia ni. Saya duk kata kan, kod lah. saya kena cop lagi ya. BP ya, tak larat nak cop biar apa. Kan? Bila saya kata mungkin ada ustaz yang berbeza dengan kita tu, mungkin ada benda yang dia sebut betul. Apa dia sebut lagu tu, geng-geng ni tak boleh pakai. Yang tu yang saya tak lepas tu. Kat tu ada ceramah aku, saya legok kepala batas tu, tak boleh ikut lain ni. Nak pecah yang tu dengan orang kita ni susah tu kan. Nak pecah sempadan tu, nak bagi tahu, buka ruang minda kita ni untuk kaji, untuk ada ilmu, untuk tengok kebenaran. Jangan cepat kita cop orang, dengan cepat kita tutup pintu kat orang. Kita orang mengaji kan tuan-tuan, Allah bagi kita akal, nilai elok-elok. Jangan kita kata kat orang, fitnah orang, cop orang, jangan. Belah mana pun samalah. Pasal kita akan mati. Kita akan dihadapkan depan Allah dan kita akan dipersoalkan atas cop yang kita buat kepada orang lain, label yang kita buat atas orang lain. Jangan cepat. Budak ni kata tak apalah, lah ni aku boleh check. Hari ni aku nak test tok guru aku betul ke, tok guru sihir tu betul. Dia sebut. Fa akhadha hajara faqala, maka dia pegang satu batu, dia kata, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, sebab dulu tuan-tuan tak kenal Tuhan pun semua sebut Allah. Allah ada Tuhan, orang tahu dah. Orang jahiliah pun sebut Allah. Sebelum Rasulullah mai lagi pun dia dah tahu dah Allah. Bila ditanyakan kepada mereka, man khalaqas sama
wa tiwal ardh, siapa yang buat langit dan bumi, la yaqulanna Allah, dia pakai kata Allah. Kan? Sebut Allah betul dah. Baik. Maka dia kata, ya Allah, kalaulah perbuatan tok guruku ini, ajaran tok guruku ini, ahabba ilaika min amri sahir, kalaulah apa yang tok guruku ajak ini lebih engkau sayangi dan lebih betul daripada apa yang sukang sihir tu ajak, maka matikanlah, bunuhkanlah menentang ni. Dia ambil batu, dia rejam. Tapi kita jangan buat begitu lah. Ustaz pesan kena dengar kuliah banyak-banyak, terbuka, pergi ambil batu masuk masjid, kacau. Dah, kita ada cara lain lah. Kita buka buku banyak-banyak, buka kuliah banyak-banyak, nilai cara adil. Baik. Maka tuan-tuan, budak ni baling. Bila baling, mati binatang tu. Hatta yamriyan, mati binatang tu hatta yamriyan nas. Faramaha, dia baling binatang tu, faqatalaha, mati binatang tu, wa madan nas, dan manusia pun boleh kembali melewati jalan tu. Baik. Fa ata rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahib ayyu bunayya anta al-yawm afdal minni. Bila mati binatang tu, keyakinan dia puas, lega. Kita kalau macam tu, Allah dah tunjukkan jalan. Allah dah tunjukkan jalan. Apa nama ni, tok guru pun lah betul. Baik. Begitu juga kita duk semayang sunat apa, istiqarah tu. Berdoa pada Allah tunjukkan jalan yang elok. Jalan mana yang Allah permudahkan, itulah jalan yang elok. Meskipun kita nampak lagu sukar, tapi Allah permudah jalan tu, yang itulah yang elok. Tapi jangan kita semayang istiqarah, bawah tu kita buat kertas pula, lepas semayang bagi salam kita cabut kertas. Itu jadi cabut balik. Lepas semayang, leave it to Allah. Allah akan lorongkan jalan. Habis tu budak ni tuju batu, Ustaz. Ya, pasal secara adatnya batu kecil tu tak boleh bagi mati binatang tu. Kan? Tapi mati juga. Macam tu. Allah permudahkan jalan tu. Baik. Maka tuan-tuan, saya dulu masa saya nak masuk universiti tu, saya buat aku tu tak erti. Bukan masuk universiti, habis kata 5 nak masuk dulu, dekat kata 6 ke, metrik ke, UiTM. Buh teh buh dah. Tak erti apa kita macam tu. Main istilah korang. Dapat metrik. Tak minat metrik ni. Buh balik. Buh balik. Tak jadi. Betul tak? Buh balik cabut pula, kata ni silap cabut kot. Nampak? Tak jadi lah. Lepas tu kita kena istiqarah, kita serah pada Allah. Allah kalau orangkan jalan. Baik. Baik, sambung. Maka budak ni bila dia mati binatang tu, manusia pun boleh lalu, maka dia seronok, dia pergi habaq kat tok guru dah. Dia kata, tok guru, sekian-sekian cerita berlaku ni, saya bunuh binatang tu, mati ni cerita tadi tu lah. Maka tok guru tu kata apa? Ya bunayya antal al-yawm afdal minni. Wahai anak muridku, wahai anakku, ketahuilah, hari ini jadi bukti, hari ini jadi petanda, hang lebih afdal daripada aku. Sebab aku pada teori saja, hang pada keyakinan, hang pada amalan. Aku mungkin pandai kitab banyak, ilmu banyak, tapi pelaksanaan, tawakal, kebergantungan, hang. Mungkin aku ilmu banyak, tapi aku nak pergi berhadapan dengan binatang tu, aku pun tak berani. Tapi hang betul-betul bulat tekad yakin pada Allah, praktikal, hang menang. Dan ini membuktikan hari ini hang jadi bukti yang hang lebih afdal daripada aku. Tok guru dia kata. Boleh jadi tak macam tu? Boleh jadi banyak dalam sejarah, tuan-tuan. Imam ini berguru dengan imam itu, imam ini lagi afdal daripada imam tok guru dia. Berlaku banyak dalam sejarah. Terlalu banyak. Bukan kata banyak saja, terlalu banyak. Imam Syafi'i berapa ramai tok guru dia yang hebat. Akhirnya dia came out jadi lagi hebat. Baik. Tapi sekalipun dia tak pernah merendahkan tok guru dia. Berbeza itu biasa, dia merendahkan tak pernah. Baik. Maka tuan-tuan, tok guru dia pesan, hari ini hang lebih afdal daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Sebenarnya aku duk jangka dah apa yang akan berlaku kat hang ni. Sebab aku nampak hang cerdik, aku nampak satu hari nanti hang mesti akan ting aku punya. Ternyata betul ya. Tok guru dah sebut ting tu. Bahasa utara. Hang boleh ting aku punya. Ternyata betul. Tetapi ketahuilah, hang dah naik satu level dah. Lepas ni satu betala, hang akan diuji. Ad-dunya darul ibtila. Dunia ni rumah ujian. Ibtila, ujian. Memang kita akan diuji, tuan-tuan. Bila mana ujian kita lebih besar, lebih besar, lebih besar, ketahuilah pangkat kita, kedudukan kita di sisi Allah lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat.
Makin dekat tuan-tuan pergi masjid, makin dekat tuan-tuan jadi ahli masjid, makin besar ujian. Dulu masa ada orang tak pernah kena uji pun. Lah rajin main masjid, rajin pergi sembahyang jemaah, tiba-tiba kereta rosak lah, rumah terbakar lah. Allah sayang. Lagi besar ujian, di mana kalau ujian itu bawa kita kepada Allah, itu lebih besar sayang Allah pada kita tu. Maka sebab tu Tunku ni kata hang dah next level lagi dah. Lepas ni hang akan dapat ujian lagi besar. Sebelum ni ujian hang cuma kena pukul dengan tok guru sihir, kena marah dengan family. Lepas ni ujian hang lagi besar. Tok guru dia kata, you must get ready. Hang kena sedia. Baik. Dan tapi tok guru dia pesan, atau tok guru dia pangkat rendah sikit pada dia. Tok guru dia kata apa? Wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadulla alayya. Lepas ni hang akan diuji, hang akan famous, orang akan cari hang, kemudian hang akan kena kecam. Apa-apa jadi pun hang jangan sebut nama aku. Tok guru dah bak dah. Ni tok guru Haji Hambar nambah tadi ni lah. Dia bagus tapi dia jaga seriau. Seriau. Saya pun panggil tak apa elok awak sini seriau awak ni kadang-kadang ni seriau takut kan. Tok guru ni kata dah apa-apa jadi gang lepas ni, orang nak kecam hang ke apa kan jangan duk talau belah aku lah, hang jangan duk tag aku lah. Itu hang-hang lah. Aku setuju tapi aku jangan duk talau belah aku. Pasal tok guru ni pun seriau. Mungkin dia ada keluarga, mungkin dia ada anak bini, mungkin dia ada apa-apa lah. Kan? Budak ni dia steady. Budak muda, dia yakin dengan ilmu dia, dia berani lawan, dia redah, dia yakin kepada Allah, dahsyat lah. Tapi tok guru ni cara orang lama sikit. Aku yakin Allah betul, agama yang tak syirik betul, semua betul, tapi apa-apa jadi gahan jangan duk talau kat aku lah. Tu dia besar lah. Fala tadulla alayya, jangan duk tunjuk kat aku. Lepas ni hang akan diuji, hang akan famous. Sebab cerita yang hang bunuh binatang tu dah FYP dah. Mudah-mudah faham ni. Kan? Dah lalu kat wall orang dah. Hang akan famous. Jadi hang akan diuji. Jangan duk talau kat aku. Baik. Wa kana boleh sikit lagi boleh. Boleh noh? Tuan sikit lagi. Boleh tak? Tuan-tuan macam marah kat saya pasal apa malam ni buat serius Boleh tak sikit lagi? Boleh noh? Boleh imam, boleh lagi. Okey, baik. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmahu wal abrasa. Maka budak tu pun lepas pada peristiwa tu dia pakai kaedah tu ya. Orang mai cari dah tuan-tuan. Orang akan mai cari. Yang tu cerita dia. Orang nampak hebat, masyarakat akan cari. Budak tu bukan boleh berubat pun, tapi sebab dia boleh bunuh binatang tu orang pakai mai cari ustaz muda ni. Ustaz tolong jampi sikit anak saya ni. Betul tak? Tak, saya bukan mengaji bidang tu, tapi ustaz pakai kepiah, ustaz boleh mengaji, boleh bicara lagu tu. Selalu jadi lagu tu tuan-tuan. Kadang kita kata saya tak reti cik. Tak reti ustaz apa tak reti? Ustaz bukan tahu semua benda, kan? Jadi yang tu kadang-kadang ustaz pun dia takut nak sebut tak tahu, takut yang tu. Sebut bila kau nak kata kita bodoh, kata tak apa, kita bukan pandai mana nak bodoh kita ni. Kan? Dan masyarakat dia ustaz, kan dia tak tahu semua benda lungguk kat kepala ustaz. Ustaz pula kadang-kadang jenis dia malu nak mengaku tak tahu, pergi jawab juga. Itu yang Nabi kata fa'aftau bi ghairil ilm fadallu wa adall. Dia sebab dia malu, dia jawab tanpa ilmu, dia menyesatkan orang lain dan orang akan sesat. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itu kena hati-hati. Imam Malik sendiri bila orang tanya dia, banyak dia sebab dia tak tahu. Baik. Tak tahu kita abang tak tahu senang. Budak ni pun orang mai kat dia kata tolong berubat saya anak saya ni sopak. Dia kata saya tak ada ilmu perubatan. Tapi dekat nak doa boleh ya. Budak ni duk pegang doa tu lah, doa Allah kalau engkau betul, Esa, raja tak betul, sihir tak betul, sembuhkan budak ni. Sembuh budak sopak tu. Viral pula. Orang buta pula mai. Dan dia sebut dia menyembuhkan orang-orang yang huwallazi wulida a'ma. Al-abrasa ni maksudnya orang yang lahir buta. Orang yang bukan dia celik lepas tu dia bini tinggal jadi kasihan selamat, dia buta dah. Dia memang lahir buta. Itu pun budak ni boleh sembuhkan. Dia tak buat apa pun, tak buat ayat jampi apa pun, dia cuma doa ya Allah kalau engkau betul, ahli sihir tu salah, engkau Esa, sembuhkan mata budak ni, sembuh. Tapi keyakinan dia tinggi lah, tak sama macam kita. Kan? Baik. Sebab tu Nabi Isa pernah sebut, dinukilkan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, Nabi Isa jalan atas hayat ni. Hawarin kata kami tak boleh lah engkau Nabi. Nabi Isa kata boleh kalau hampa yakin. Pijak jatuh sungguh. Pasal Nabi Isa kata hampa tak cukup yakin sampai level aku yakin. Nampak ke tu? Yang mengapungkan bukan kapal, bukan besi, bukan pelampung, Allah. Kita nak kena yakin sampai tahu-tahu tu dapat lah tuan-tuan.
Ui, tak dapat, saya pun tak dapat tu. Pijak ni jatuh juga, tenggelam juga, tak yakin lagi lah. Nak abang tahu tinggi level tu. Budak ni Abdullah bin Tamr ni level tu tinggi dia. Tawakal dia tu. Tawakal dia tu sampai tahap tu. Tahap tu. Kita manusia ni tuan-tuan, kita banyak sifat ananiah, sifat keakuan tu ada. Manusia kita ni, pasal apa kita hilang tawakal sampai sifat diri ni banyak sangat. Apa bukti dia? Tuan-tuan ambil gambar ramai-ramai hari raya. Tengok balik. Lepas snap pernah tengok. Bila tuan-tuan tengok tu gambar siapa pertama tuan-tuan cari? Gambar tuan-tuan sendiri, betul tak? Itu sifat ananiah kita ni kuat. Nak tahu hak kita dulu. Apa jadi pun. Nak buang tu cukup susah. Apa pun kita dulu. Macam mana esok diuji zaman Dajjal, makanan tak ada, apa tak ada, tu macam mana tu. Baik. Lagi 10 minit. Maka tuan-tuan, budak ni sembuhkan orang buta, orang bisu, orang sopak, apa semua ni hanya dengan doa yang begitu. Wa yudawin nas min sairil adwa fasami'a jalisun lil maliki kana qad umiya. Bila sembuhkan ramai orang, sampailah berita budak ni didengari oleh seorang menteri, yang menteri kanan. Sebab apa? Sebab jalisun lil maliki, seorang menteri yang duduk dekat dengan raja. Maksudnya dalam mesyuarat kabinet penting ni dia ada menteri kanan lah. Menteri kanan ni buta. Dia dengar berita pasal budak ni. Maka esok tu dia suruh SU dia pergi cari di mana rumah budak ni. Dia pi. Fa'atahu bihadaya kathiratin. Dia pi kat budak tu, dia bawa hadiah yang sangat banyak. Menteri tuan-tuan, dia bawa hadiah banyak ni. Pi jumpa budak tu. Faqala, maka dia berkata, ma hahuna laka in anta syafaitani. Semua hadiah ni untuk hang. Kalau hang sembuhkan saya. Saya ni siapa ni? Datuk Seri ni lah, menteri kanan ni. Saya buta. Maka budak ni jawab apa? Inni la ashfi ahadan. Datuk, saya tak pernah sembuhkan siapa-siapa pun. Betul, budak ni tawakal tinggi, keyakinan tinggi, tauhid dia hebat. Wahada, tauhid ni mai pada isim rubai. Wahada, bulatkan kesatuan Allah itu. Wahada yuwahidu tauhidan. Dia bukan ahada, dia wahada, dia rubai. Wazan yang pertama tu dia maksudnya menguatkan. Macam takbir kita semayang, dia main pada perkataan kabbara yukabbiru takbiran. Takbir, so, memperbesarkan takbir itu, menguatkan ketakbiran itu, kebesaran itu. Kabbara yukabbiru takbiran. Mukabbiru orang yang buat, mukabbaru kalimah takbir itu, kabbir itu fi'il amar. Kabbir, takbir maksudnya, sepatutnya perkataan yang betul adalah kabbir. Orang kata Allahu Akbar, bukan takbir. Takbir itu adalah apa nama ni, apa, Allahumma shalli ala Muhammad, kabbara yukabbiru takbiran. Takbiran tu dia bukan isim amar, dia bukan fi'il amar. Dia kata terbitan. Tapi tak apalah, dia jadi adat kita, tak apa. Tapi kalau betul dia kabir. Baik. Macam istighfar, bukan istighfar, bukan. Kalau suruh istighfir. Tapi tak apalah, tak salah pun. Kalau dalam bahasa Melayu kita ni tak salah pun. Baik. Maka budak ni kata, wahai Datuk, saya tak sembuhkan siapa-siapa pun. Saya tak pernah sembuhkan siapa-siapa pun. Innama yashfiyallahu ta'ala. Yang sembuhkan mereka semua selama ini Allah, bukan saya. Saya tak ada apa pun. Maka orang Datuk Seri Hak Buta ni dia tak peduli. Dia kata aku nak sembuh, aku tak kira siapa pun. Jadi lagu mana nak buat ni? Maka budak ni kata, fa in amanta billahi ta'ala. Kalau Datuk Seri beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa, da'autullah fasyafaka. Saya akan doa agar Allah sembuhkan Datuk. Syarat ada satu je. Datuk kena beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Iman ni bermaksud percaya dan yakin. Sebab tu dalam hadis seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak.
Ya Rasulullah, sampaikan ke aku tentang Islam, yang mana aku dapat jawapan tu, aku tak tanya orang lain dah. Nabi kata apa? Qul amantu billah. Hang katakan aku beriman kepada Allah. Summa istaqim. Kemudian hang istiqamahlah. Penting amantu billah tu. Ya. Nabi tak bagi ayat yang panjang-panjang ni. Cukup amantu billah summa istaqim. Hang faham dah. Sama macam kisah budak ni. Sebab tu keyakinan yang besar dan bulat dan tekad kepada Allah, yang solid kepada Allah, yang tu kita mau doa dah. Baik. Maka budak ni kata, wahai Datuk beriman kepada Allah, solid. Saya akan doa kepada Allah agar sembuhkan Datuk. Fa'amana billahi fasyafahu Allah Ta'ala. Maka dia pun tak apa, saya masuk Islam, saya beriman kepada Allah. Bukan masuk saja masuk dengan yakin ni. Yakin Allah sembuhkan, bukan saya. Ya, yakin. Betul bukan masuk sebab nak sembuh ni, tak. Yakin Allah saja berkuasa. Ya, semua ni panjang contoh ni. Dia masuk Islam, budak dia doa kepada dia dan Allah sembuhkan dia. Celik mata dia. Celik mata dia ni, celik dia, yakin dah. Tuhan yang sebenar Allah, bukan raja. Baik. 5 minit lagi. Kemudian fa'ata malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Maka bila berlalu hari-hari yang baru ni, dia pun dah mata dah celik dah. Esok lusa tu ada pembentangan mesyuarat parlimen. Mesyuarat kabinet lah, mesyuarat menteri. Maka dia akan pergi macam biasa, tapi kali ni dia pergi tak pakai tongkat dah. Mata dah celik dah. Dia sampai fajalasa ilaihi, dia duduk di sebelah raja, kama kana yajlisu, tempat duduk selalu dia lah. Dia pergi duduk, raja pun tengok pelik, mana pergi tongkat orang tua ni tak ada dah. Tidak ada main duduk pegang ni, tak ada dah, duduk elok, kemas rambut berapi elok ni. Maka faqala lahu al-malik, maka raja tanya dia, man radda alaika basaraka, siapa yang sembuhkan mata hang? Siapa yang perbaik mata hang ni jadi elok ni? Penglihatan hang, basaraka. Maka kata menteri ni, Rabbi, Tuhanku. Nampak budak ni betul-betul tarbiyah. Betul-betul budak ni tarbiyah Datuk tu. Datuk tu tak kata, klinik ni, tunggu, bagus tak? Tuhanku. Yang tu. Ni elok ni, kata dengar kata kerja manis tinggi sangat lah, nampak cergas elok, berubat dia mana? Ni doktor tu bagus, bukan kau bagus sungguh doktor tu. Bukan kata salah, kata-kata tu tak salah, di sudut adat tak salah. Bukan dia syirikkan Tuhan. Tapi yang sebenar-benarnya Allah lah melalui jalan doktor tu, kan? Tapi yang kata budak ni solid sungguh keimanan dia sampai tahap orang yang berubat dengan dia pun bila ditanya dia akan jawab Rabb, Allah yang sembuhkan, bukan budak tu. Hilang nama budak tu terus, tak apa, dia tak marah. Yang itu yang dia nak. Maka bila raja tanya siapa sembuhkan Datuk ni mata ni, maka jawab Datuk tu, Rabbi, Tuhanku. Qala walaka rabbu ghairi, adakah Tuhan selain saya? Nampak? Raja tu mengaku Tuhan zaman tu. Adakah raja selain saya? Adakah Tuhan selain saya? Qala rabbi wa rabbukallah. Bukan kata Tuhan saya, Tuanku. Tuhan kepada Tuanku juga, Allah. Tuan-tuan, sampai tahu tu nak tukar menteri kanan bukan senang. Tapi budak ni cukup cerdik, cukup bagus, cukup hebat sampai dia boleh twist menteri kanan tu jadi beriman kepada Allah. Bukan tak beriman, berani menegakkan kalimah Allah depan raja yang zalim. Yang tu berani sungguh. Bukan kata menteri ni duduk mengaji dengan dia 5-6 tahun dah, berubat sekali ya. Tetapi keyakinan yang masuk bersama kesembuhan dia itu keyakinan yang solid kepada Allah. Habis dah masa saya nak tutup. Contoh ni lagi 3 line. Kita sambung bulan depan. Maka menteri ni kata, Tuhan saya dan Tuhan tuanku. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala gulami. Maka tuanku ni geram, panggil pegawai, tangkap menteri ni, pukul dia. Azab dia, pukul, paksa dia, torture dia. Tanya, hang ngaji di mana ni? Siapa ajak hang ni? Siapa sebut Allah ni? Siapa perkenalkan Allah ni? Tekan dia hatta dalla ala gulami. Sampai lah kali menteri ni teruk sangat dah kena. Menteri ni pun habaq lah.
Saya berubat kat budak tu lah, yang tuanku bagi beasiswa tu. Budak tu lah yang cerita pasal Allah. Maka tuanku geram, tuanku kata, beta panggil budak tu. Beta nak sembang, kita nak bincang pasal budak tu bulan depan. Tuanku kata, so, bulan depan dah kita sambung nah. Bulan depan. Betul ya tuan, betul ke 9 ni ke kau nak kena lajak lagi? Betul dah pukul 9 nah? Betul dah. Takut orang lajak lagi tuan-tuan ni kan. Tak apa, pukul 9. Maka bulan depan lah tuanku panggil budak ni mai, apa nak jadi pula dengan budak ni. Panjang dia cerita ni tuan-tuan. Kalau saya sambung lagi pun tak habis juga. Pasal 3 lagi. Jadi kita pergi dekat tu. Bulan depan kita sambung. Bila tuanku ni Raja Najran ni panggil budak tu, tanya pasal Allah, apa pula jawapan budak ni, apa pula nak jadi kat dia. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.